أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة bermaksud dan sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, yang dikasihi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas limpahan kurnianya, atas limpahan nikmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini yang saya kira asalnya subuh kan, kuliah subuh asalnya kan, ditukarkan kepada maghrib. Saya terlupa pasal bertembungan pagi tadi ada dinilai impian ya? Dan walau bagaimanapun insya-Allah mudah-mudahan kita hanya merancang dan Allah Ta'ala menentukan, dan ia akan mengirakan ini adalah satu usaha kita, bukti amal soleh kita kepada Allah Ta'ala kelak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bersempena dengan bulan kelahiran Nabi SAW sudah menjadi kelaziman. Setiap tahun, setiap bulan kan kita akan menyambut yang dikatakan sebagai kekasih Allah, yang merupakan kekasih kepada kita semua. Dan dengan ini jelas ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi membuktikan bahawa Allah Ta'ala ini mengarahkan kita untuk memperlihatkan contoh yang ada pada siapa? Yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita sebagai mukmin, sebagai orang yang mengaku cintakan agama, sebagai orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah, kesemua ini kita harus tahu bahawa contoh yang melakukan ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita semayang mengikut cara Nabi, kita buat haji mengikut cara Nabi, kita nikah kahwin, hidup bermasyarakat, kehidupan seharian kita ini tidak ada cara lain melainkan cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sebab itulah dalam agama kita ini bila kita katakan satu contoh untuk kita ikuti, satu contoh untuk kita teladani, kita harus mengenali susuk tubuh dia. Siapakah orang yang kita contohkan itu? Dan siapakah dia? Siapakah dia, daripada mana, bagaimana kehidupan dia? Dan mungkin tuan-tuan juga dah biasa dengar kan, kuliah-kuliah sebelum ini, ceramah-ceramah, setiap kali Maulidur Rasul kita akan bercerita pasal benda ni. Bukan kata apa untuk memeriahkan, untuk menyemarakkan kecintaan kita lagi. Kan, nak buktikan cinta kita kepada Rasul ni, dari itu kita kena kenal dia. Macam kita bercinta lah tuan-tuan, zaman muda-muda dulu kan, bercinta dengan seorang gadis ni, habis kita kenal warna apa dia suka, kita tahu apa makanan kesukaan dia, kita tahu. Masa tu masa bercinta lah kan. Masa berkahwin tak macam tu lah kan. Apa kita buat ia belaka kan. Maknanya nak katakan bahawa apabila kita cintakan seseorang, kita sayangkan seseorang, maka sudah tentu kita kena kenal dia. Lebih-lebih lagi orang yang kita sayang ini,
orang yang kita cinta ini akan berikan syafaat kepada kita. Siapa nak berikan syafaat, tuan-tuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari kiamat ini Allah Ta'ala tak berikan keizinan kepada siapa-siapa pun untuk berikan syafaat, melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita kata kita nak syafaat baginda? Kita amalkan sunnah baginda. Di dunia ini kita amalkan sunnah dia tanpa kita mengenali dia. Berbanding kalau orang yang mengamalkan sunnahnya dan mengenalinya, dan tentu berbeza. Nah, sunnah pula dia ada pembahagian yang besar. Ada yang wajib, ada yang disyariatkan, dan ada yang tak wajibkan kita ikut. Dan banyak perkara lain-lain lagi dalam sunnah itu sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada malam yang berbahagia ini kita cuba kupaskan beberapa kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan, digelarkan kepada baginda mempunyai akhlak yang teragung dan terulung. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak kupaskan beberapa perkara dan juga saya nak balikkan kepada apakah bentuk-bentuk yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar saja tuan-tuan, dengar sahaja dan kita tak tahu bagaimana aku nak mulakan. Ya, macam sekarang ni 2021, kita telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. Lama dah. Maknanya peninggalan Nabi pada kita ni dah lama dah tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak buat? Nak kenal Nabi, dah kenal Nabi dah ni. Nak tahu siapa Nabi, dah tahu dah keturunan mana, lahir di mana, bagaimana kedudukannya sebelum daripada menjadi Rasul, kita dah tahu semua dah. Jadi bagaimana sekarang ini kita nak pertahankan Nabi? Kalau zaman dahulu kita lihat kisah sejarah yang berlaku pada peristiwa hijrah, Abu Bakar radhiyallahu an pusing ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, hendak mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bertuah tuan-tuan. Kenapa bertuah? Kita katakan kerana dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada depan mata dia. Dia layak untuk pertahankan Nabi dengan susuk tubuh dia. Ya, sekarang ini kita Nabi dah tak ada. Kita nak pertahankan Nabi bagaimana? Nanti hujungnya kita akan ceritakan insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Abu Bakar ke depan ke belakang risau dan resah akan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya, kenapa dengan engkau ni Abu Bakar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, in kutiltu ana fa innama ana rajulun wahid wa in kutilta anta halakatil ummah. Wahai Rasulullah, kalaulah aku ni dibunuh, kan, kalaulah aku ini dibunuh, maka aku hanyalah seorang laki-laki saja. Aku ni seorang nyawa, satu nyawa saja, kan, habis. Tetapi kalau engkau dibunuh ya Rasulullah, maksudnya apa tuan-tuan? Habis, akan rosak binasa seluruh umat. Inilah pemahaman yang kita nakkan tanam dalam jiwa kita. Kita tak nak hanya dengar kisah Nabi saja tuan-tuan. Dengar kisah Nabi, kan, saban hari kita dengar, bertahun-tahun kita dengar. Buat perayaan sambutan hari kelahiran Nabi, kan, malah kita buat di peringkat kebangsaan. Dan negara kita buat peringkat kampung, peringkat permukiman. Kita buat sambutan ini nak membuktikan kita cinta kepada Nabi. Itu petandanya. Tapi untuk nak mendapatkan syafaat Nabi, tidak boleh hanya cintakan sahaja. Kita perlu ikut Nabi nak dapatkan syafaat dia. Ini yang kita tinggal ni. Kalau ikutkan perayaan, dah banyak kita buat, kan? Banyak kita buat, dah ikutkan selawat dan sebagainya, buat program macam-macam. Tapi ikut Nabi ni, ikutan yang sebenar. Pertahankan Nabi yang sebenar. Bagaimana kita nak pertahankan? Sebab ikutan dan mempertahankan Nabi, yang dua inilah yang akan berikan Nabi syafaat kita di hari kiamat. Setakat sayang saja tuan-tuan, Abu Talib, pak saudara Nabi pun sayangkan Nabi, kan? Abu Talib yang mana meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia sayangkan Nabi.
dah tentu melebihi kita dah, sebab dia pak saudara Nabi, kan? Walaupun dia tak ikut Nabi, dia tak ikut apa yang dibawakan oleh Nabi, tapi dia sayang Nabi. Itu kita nak bezakan tu. Maknanya sayang kita kepada Nabi, adakah memadai nak dapat syafaat dia ni? Dah tentu tak cukup, tuan-tuan. Tak cukup kita nak dapatkan syafaat Nabi melalui kita sayang semata-mata. Bahkan lebih daripada itu, iaitu perlu kita pertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak pertahankan bagaimana, Ustaz? Sekarang Nabi dah tak ada. Kita pertahankan ajaran-ajaran dan syariat yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat tentang kelahiran dia. Sebab ulama ini dia berbeza pendapat. Di antara mereka mengatakan hari kelahiran, ulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran ini dia tidak ada apa-apa amalan khusus. Puasa sempena dengan kelahiran Nabi tidak ada. Ataupun ketika sembahyang sunat sempena dengan kelahiran Nabi, dia tidak ada. Tetapi dia sepakat mengatakan malam kelahiran Nabi itu, malam pertama kelahiran Nabi itu, malam tu sememangnya ada kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi kita nak kena faham, yang kita sambut sekarang ni bukan malam kelahiran, tapi malam ulang tahun kelahiran, kan? Itu pun khilaf tarikh. Sebab di sana terdapat perbezaan tarikh. Ada mengatakan 9 Rabiul Awal, ada mengatakan 12 Rabiul Awal. Walau bagaimanapun tuan-tuan, tarikh ini bukan perkara yang penting. Bukan benda yang penting. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh cek peristiwa, pelbagai bentuk peristiwa dalam Al-Quran. Peristiwa Ashabil Fil, tentera bergajah. Betul tak tuan-tuan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan engkau, menurunkan bala kepada tentera bergajah. Allah Ta'ala sebut tentera bergajah tanpa menyebut tarikh yang tepat bilakah berlaku. Peristiwa Nabi Musa AS juga begitu. Tak kala Nabi Musa membantu anak kepada orang alim, yang sebahagiannya mengatakan anak Nabi Syu'ib, dan mereka balik bercerita kepada bapa mereka, dan bapa mereka mengarahkan untuk pergi panggil Musa datang ke rumah dia. Al-Quran menceritakan kisah ini dalam kisah Al-Qasas, surah Al-Qasas. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datang di antara salah seorang daripada kedua mereka berjalan kaki kepada Musa AS dalam keadaan tersipu malu. Allah menceritakan kisah ni. Malah banyak lagi kisah-kisah yang lain Allah tidak sebutkan tarikh bila berlaku. Begitu juga dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak menyebut bila tarikh berlaku. Yang disebutkan tarikh berlaku ialah ulama-ulama hadis, ulama-ulama sejarah yang mengkaji tentang tarikh kelahiran Nabi. Tapi mereka tidak sepakat. Ada kata 9, ada kata 12 dan sebagainya. Apa yang kita nak bincangkan di sini tuan-tuan adalah apakah pengajaran di sebalik peristiwa itu. Itu yang sebenarnya. Suatu Al-Quran kita lihat banyak kisah-kisah Al-Quran sebutkan kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, Nabi Yunus ditelan ikan paus, kan? Nabi Nuh alaihi salam ketika mana dihanyutkan banjir besar dengan kapal-kapal dan pengikut-pengikutnya. Allah menceritakan semua ini, tapi tidak ada tarikh. Kerana yang nak dimaklumkan di situ, nak ditekankan di situ ialah kepentingan kita mengambil pengajaran. So begitu juga dengan kelahiran Nabi. Kalau kita tahu sahaja tarikh Nabi lahir 12 hari bulan, tahulah Nabi lahir. Kalau ya dah 12 hari bulan, apa kita dapat daripada tarikh tu kalau kita tidak mengamalkan sunnah? Tak dapat apa-apa. Jadi kita nakkan adalah pengajaran tu. Dan malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan bincangkan tentang pengajaran. Sebab ulama dah selesai dah bab tarikh ni. Mereka dah ada hujah masing-masing.
Kan, kita tak nak bincang malam ni, kita nak bincang pasal kepentingan kita mengambil pengajaran dan i'tibar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkisarkan kepada sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, terdapat pelbagai riwayat dan kebanyakan, bukan kata semua, tapi kebanyakan riwayat itu adalah dhaif, lemah. Termasuklah ketika mana Aminah, ibu Nabi ni, dia bercerita bahawa malam kelahiran dia itu faraj dia terpancar sinar. Kebanyakan daripada kisah-kisah ini adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Walau bagaimanapun, untuk nak cukupkan cerita, nak genapkan cerita ini, boleh kita ceritakan. Ya, boleh kita ceritakan bahawa kelahiran Nabi pada malam tersebut ada petanda-petanda yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka tahu tentang kelahiran itu. Banyak tuan-tuan. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi terpadam pada malam tersebut. Ini pun khilaf, riwayat mengatakan lemah. Kan? Dan tiang-tiang di Istana Kaisar tumbang, terbalik tiang tu. Itu pun sama juga. Petanda-petanda kelahiran Nabi ni banyak. Tetapi pengetahuan oleh pendeta-pendeta mereka ini boleh dipakai. Maknanya mereka ni di antara golongan-golongan pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka tahu tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini kita kena faham. Ya, kita kena faham bahawa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapa baginda ni telah meninggal dunia. Pada usia kandungan lebih kurang 7 ke 8 bulan, bapa baginda telah meninggal dunia. Dan baginda dibesarkan oleh ibunya selepas kelahiran, dan baginda ni dihantar untuk diasuh oleh pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad bin Bakar, pada usia beberapa hari kelahiran. Kenapa tuan-tuan? Orang Arab ni kebiasaannya yang lahir di Mekah, kita kena faham situasi. Mekah ini dia merupakan tempat tumpuan. Tumpuan orang-orang luar datang untuk berdagang di situ pada musim-musim haji. Sebab haji ini bukan zaman kita, zaman dulu dah ada haji dah. Kan, zaman Nabi Ibrahim dah ada haji. Tetapi selepas daripada zaman berzaman, kesyirikan berlaku, tokok tambah dalam haji berlaku, akhirnya membawa kepada kesyirikan. Maka Nabi kita datang lagi sekali pada akhir zaman tu untuk apa? Untuk memperbetulkan situasi itu. Tu je. Masa Nabi datang, mereka dah tawaf Kaabah tak tuan-tuan? Dah tawaf dah. Habis sekarang ni Nabi ajar tawaf lagi tak? Tawaf lagi. Tapi beza cara tawaf. Mereka tawaf dalam keadaan tak berpakaian sebahagiannya. Ya? Malah tawaf mereka niat untuk memuja berhala-berhala. Tetapi Nabi ajar tawaf menutup aurat, mengenakan air semayang. Dan tawaf kita yang diajarkan Nabi adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang sama, skrip yang sama berlaku, cuma sahaja berlaku beberapa kekeliruan di antara mereka, akhirnya membawa kepada kesyirikan. Sebab tu tuan-tuan, selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah sekarang 1400 tahun lebih, syariat yang kita pegang sekarang ini masih utuh. Masih utuh. Kenapa masih utuh? Sebab kita ada Al-Quran. Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya sehingga hari kiamat. Maknanya Al-Quran tidak boleh ditokok tambah, tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak yang berhajat niat jahat untuk mengubah ajaran Islam. Tak boleh. Ada tak percubaan tuan-tuan? Ada. Kalau tuan-tuan tengok Quran Syiah, ada beberapa tambahan juzuk, tambahan ayat, kan? Ada beberapa, tapi tak mampu nak melawan hikmah ataupun tak mampu nak melawan mukjizat yang sebenar ada pada Al-Quran. Tak boleh nak lawan. Akhirnya hujah mereka tak kuat, dan orang Islam pun tak terpengaruh pun dengan benda itu. Disebabkan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih inilah
Agama kita terpelihara sampai sekarang walaupun Nabi telah 1400 tahun lebih meninggalkan kita. Zaman dahulu ada tak tuan-tuan? Ada, tapi ada suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan, helaian-helaian, ringkasan-ringkasan ajaran daripada Ibrahim dan daripada Musa. Helaian itu tidak lengkap. Sebab itu selepas Nabi Ibrahim wafat, datangnya Rasul yang lain untuk membimbing lagi manusia. Rasul ini wafat, datangnya Rasul yang lain untuk membimbing lagi manusia. Sebab Rasul tu ada berikutnya. Jadi mereka tidak ada kitab yang lengkap, yang syumul. Faham tuan-tuan? Tidak ada yang lengkap. Sebab tu bila kita ditinggalkan Nabi 1400 tahun lebih, Nabi meninggalkan kita. Bagaimana tuan-tuan Nabi tinggalkan kita? Dahlah Rasul tak ada, Nabi-Nabi lain pun tak ada. Walaupun ada yang mengaku dekat Ulu Kelang tu kan, ada yang mengaku tuan-tuan. Mimpi apa? Rasul Haji Kahar ke apa nama dia kan, dia Rasul juga. Dekat Besut Terengganu tu dah naik ke langit dah barangkali kan. Kita tak tahu ke mana dah Rasul tu. Ada percubaan nak mengaku jadi Rasul. Terima wahyu, terima ilham, macam-macam ilham, macam-macam wahyu. Daripada mimpi pun ada, kan? Nak mengatakan bahawa dialah Rasul yang membawa umat ini untuk menyatukan umat dan sebagainya. Padahal Al-Quran jelas bahawa Allah Ta'ala menyebutkan, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jelas. Kalau orang yang cerdik, yang akalnya cukup, waras, dia tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bodoh sebegitu tuan-tuan. Sebab tu kita ni alhamdulillah bersyukur kerana dibimbingi oleh hidayah. Hidayah ni apabila kita berpandukan kepada syariat. Syariat ini yang mana yang sumber syariat? Al-Quran dan hadis. Ini syariat. Sumber ini sebenarnya yang menjadi syariat, yang mengekalkan kita sekarang ni, inilah dia. Semayang maghrib kita 3 rakaat. Daripada zaman Nabi sampai sekarang 3 rakaat. Tak ada orang tambah. Kenapa tak ada orang tambah tuan-tuan? Sebab sebelum Nabi wafat, Nabi dah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana melihat aku semayang. Jadi kita dah jauh dengan Nabi, tak boleh tengok Nabi semayang. Siapa yang tengok? Sahabat yang tengok. Sahabat sampaikan kepada khalifah-khalifah, sampaikan kepada tabi'in, sampaikan kepada para alim ulama kita, sampailah kepada kita pada hari ini. Tak ada orang tambah semayang maghrib 3 rakaat. Kan? Imam kata semayang malam ni kita maghrib 4 rakaat lah. Nampak sedap sikit ni, banyak sikit kan? Tak ada tuan-tuan. Pergilah mana-mana dekat dunia ni pun tak ada. Melainkan kalau tak sembahyang langsung, itu ramai orang buat kan. Maghrib duk lepak kedai lagi, duk minum lagi, itu ramai orang buat. Tapi nak katakan syariat ini dijaga apabila baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan lengkap agama ini telah pun sempurna, barulah Allah Taala mengangkat baginda. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah Nabi kita dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, beberapa peristiwa-peristiwa yang luar biasa juga berlaku. Halimah Sa'diyah, dia ni orang kampung daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Dia orang kampung ni, cerita orang Arab, dia punya budaya dia. Bila lahir dekat Mekah, Mekah ni tempat tumpuan orang kan. Bila lahir dekat bandar, bila nak bagi anak ini hidup dengan udara yang segar, fresh, kekuatan anak ni luar biasa, kefasihan bahasa ni luar biasa, adab-adab ni luar biasa. Bagaimana tuan-tuan? Dia tak hantar sekolah di bandar, ibarat macam tu. Macam kita kan, ada anak-anak kita ni nak suruh anak ni hidup ni humble, nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang hafiz, kita akan cari luar daripada bandar. Dekat bandar ni ada tak? Ada, bukan tak ada. Tapi kita nak orang luar bandar ni supaya anak kita hidup dengan suasana yang lebih aman. So Mekah pun begitu. Jadi Halimatus Sa'diyah, orang kampung akan datang ke Mekah.
Dia datang ke Mekah setiap musim untuk mencari anak-anak yang baru dilahirkan untuk dibawa balik dan untuk menjaga dan menyusu mereka. Sampailah kawan-kawan dia semua datang dalam keadaan bersemangat, berebut-rebut. Halimah Sa'diyah bawa kuda, bawa unta dan juga keldai. Keldai dia ni sangat lemah. Kan, tak larat tuan-tuan, keldai dia dah usang, tua kan. Sebab kawasan kat Mekah ni panas dan berpasir dan berbatu-batu. Kalau kita tengok ni, Allahu Akbar, jauh lah kan. Tempat kita ni boleh duduk, ada pokok, ada apa kan. Tapi dekat Mekah tanah berkat. Walaupun usang macam tu tapi berkat. Jadi bila Halimah Sa'diyah datang ke Mekah, bawa suami dia dengan seorang anak dia, menangis-nangis anak dia, haus, lapar, susu dan sebagainya. Unta pula tak boleh keluarkan susu, keldai pun dah kurus, kambing-kambing pun tak bawa mari. Sampai dekat Mekah, dekat pasar, dia tengok semua kawan-kawan dia dah pun dapat anak-anak untuk disusukan. Tinggallah beberapa orang, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak nak Muhammad, orang panggil yatim. Sebab tu Nabi ada hadis mengatakan yatim ni anak yang mulia. Akan bersama, yatim ni akan bersama-sama dengan baginda kan. Mana baginda nak mengangkat darjat anak yatim tadi. Yang mana yatim ini pandangan orang Arab, yatim ni macam, oh kesian lah, tak ada ayah, macam tu kan. Orang tak nak. Berkali-kali Halimah Sa'diyah dengan suami dia kata macam ni lah abang, kita nak kena dapatkan juga budak hari ni nak balik. Kalau tak dapat budak, susah kita ni kan. Nak bawa untuk sebagai upah untuk menyusu. Akhirnya Halimah Sa'diyah mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama yang dia ambil tuan-tuan, terus perkara luar biasa telah pun berlaku kepada keluarga Halimah. Unta dia tiba-tiba ada susu. Keldai yang dia bawa tadi tak larat, tiba-tiba berjalan dengan laju. Kambing-kambing yang dia bela di kampung dia tiba-tiba menjadi berubah, ibarat keberkatan yang dibawa oleh Nabi ini pada usia kelahiran dia telah pun berkat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita biasa tengok kan, kalau budak-budak ni yang kita tengok ciri-ciri dia ni nak jadi budak alim, kita tengok kan. Daripada kecil kita dah tahu dah perangai dia. Contohlah 5 adik-beradik. Kan, 5 adik-beradik ni, 4 lagi agak nakal, tapi dia seorang diam je kan. Jalan jumpa orang tua, dia hormat, dia bagi salam. Kita kata budak ni nampak macam ada petanda baik pada budak ni. Kita nampak begitu. Ibarat begitulah yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak dah tuan-tuan pada usia baru lahir, keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Bukan setakat Halimah boleh minum susu pada hari itu, malah kawan-kawan dia tengok macam mana kau punya keldai laju ni Halimah. Aku pun tak tahu keldai aku bawa tadi inilah nak balik ke rumah, dia kata. Kambing dia pun boleh diminum susu. Dengan banyaknya untanya pun keluarkan susu. Keberkatan tuan-tuan. Anak dia sendiri pun dapat menyusu dengan susu dia dan dapat bermalam dengan lena. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang beberapa tahun kan, lebih kurang beberapa tahun usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bermain dengan kawan-kawan dia. Ketika Nabi bermain dengan kawan-kawan dia, datang malaikat Jibril alaihi salam atas arahan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat kenabian, dengan kekuasaan Allah, dengan keberkatan alam sekeliling, datangnya Jibril, pegang Nabi dan belah dadanya, membawa satu bekas emas berisi air Zam-Zam dan mensucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan satu ketul di hati yang berwarna hitam. Jibril kata inilah tempat terkumpulnya syaitan. Menutup balik hati Nabi dengan mukjizat yang luar biasa. Anak-anak lain tengok Muhammad dibunuh, berlari-lari balik ke rumah masing-masing. Tiba-tiba sampai berita kepada Halimah.
tercari-cari mana Muhammad. Nabi balik elok-elok balik, tak nampak apa kesal pun tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila sampai ke rumah tuan-tuan, Halimah tengok Nabi dah mula tak seceria dulu. Ada petanda-petanda sedikit yang telah pun dimasuki oleh orang kata mukjizat kenabian. Maka Halimah pun risau, berbincang dengan ibu Nabi Aminah. Serah balik pada Aminah, kami tak nak jaga lagi, takut diapa-apakan oleh musuh. Tuan-tuan sekalian, Aminah ibu Nabi menjaga Nabi sampailah usia Nabi 6 tahun. Satu ketika dia berasa rindu nak pergi ke Madinah, Yathrib, bersama-sama dengan bapa mertua dia Abdul Muttalib, tok Nabi SAW, dan seorang hamba mereka bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan ke sana, setibanya di Yathrib, Yathrib ni nama dulu sebelum Madinah, mereka menetap di sana selama sebulan. Duduk berziarah kubur, pergi rumah saudara mara di sana di Madinah selama sebulan. Masa nak balik dalam perjalanan menuju ke Makkah, ibu Nabi Aminah jatuh sakit lantas meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kini Nabi kita bergantung harap kepada tok dia Abdul Muttalib. Kalau kita lihat sejarah ini amat menyedihkan, tetapi dia mempunyai hikmah yang cukup besar. Kenapa Allah Ta'ala lahirkan Nabi dalam keadaan bapanya telah tiada? Kerana nak buktikan bahawa Nabi ini bukan bawa ajaran daripada bapa dia. Tuan-tuan bayangkan kalau ada bapa Nabi, kalau ayah dia ada, Nabi lahir, Nabi pula mengajar benda yang pelik-pelik, orang Arab dengar ni tak pernah dengar ajaran ini, dah tentu orang akan kata ini ajaran bapa dia Abdullah. Nakkan pangkat, nakkan kedudukan, nakkan kuasa, ini bapa dia ni punya ajaran, jangan ikut. Allah tutupkan ruang fitnah dekat situ. Setelah Nabi besar pada usia 6 tahun, Allah tutup ruang lagi dengan mematikan ibu Nabi Aminah. Nabi juga hidup dengan pok saudara dia 6 tahun sampai dengan tok dia 6 tahun sampai 8 tahun dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seorang berpengaruh. Kita tahu tuan-tuan, keluarga Nabi ini bukan keluarga biasa. Tapi di Mekah, keluarga yang disanjungi oleh masyarakat Arab. Abdul Muttalib ni memang orang yang disanjungi lah. Allah Ta'ala nak tutupkan ruang juga di situ. Usia Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, ketika itu Nabi kita SAW dijaga oleh bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib menjaga Nabi. Abu Talib juga mempunyai pengaruh. Tetapi nak jadikan cerita di situ, nak katakan ajaran ini bukan ajaran daripada keturunan dia sendiri, tetapi adalah wahyu daripada Allah. Maka Abu Talib sendiri pun tidak mengikut jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Walaupun dia sayang Nabi tuan-tuan. Usia 12 tahun, pada 8 tahun Abu Talib menjaga Nabi SAW. Usia 11 tahun, 12 tahun seperti anak-anak Arab yang lain, Abu Talib bawa Nabi pergi belajar untuk berniaga di Syam. Nak bawa Nabi pergi berniaga di Syam pada usia 12 tahun. Sampai di tengah-tengah perkampungan dalam negeri Syam dah masa tu. Tapi kawasan tu kawasan yang dipegang oleh golongan-golongan Rom, dan majoriti mereka beragama Kristian. Ada seorang pendeta bernama Jarjis. Dia melihat ketibaan Nabi dengan pok saudara dia Abu Talib. Kebiasaannya orang akan berhenti di situ. R&R lah kita katakan, berhenti nak rehat, nak apa semua, sementara nak sambung perjalanan. Ketika tibanya Nabi di situ tuan-tuan, Jurjis ini dia keluar dan menyambut kedatangan Abu Talib dan baginda SAW. Kebiasaannya dia tak buat begitu. Terkejut Abu Talib. Lalu dia pun pegang tangan Nabi. Dia kata, anak ini ialah Rasul utusan seluruh alam. Haza Rasulun min Rabbil Alamin. Ini utusan daripada Tuhan semesta alam ni. Abu Talib terkejut, mana kau tahu semua ni? Jurjis kata apa tuan-tuan? Dia kata,
dalam kitab kami telah bercerita tentang kedatangan seorang budak ini. Dia melihat di belakang Nabi ni ada petanda. Satu macam bentuk buah apple, ada bentuk bulatan tu. Dia kata inilah petanda bahawa utusan Tuhan terakhir. Kalau kamu nak tahu wahai Abu Talib, ketika kamu nak datang tadi, dia kata pokok-pokok, batu-batu yang ada kiri kanan ini semuanya tunduk beri penghormatan kepada engkau dan budak ni. Dan menurut pengajaran kami, batu dan pokok ini tak pernah tunduk melainkan kepada seorang Rasul. Tuan-tuan sekalian, maka Jurjis nasihatkan, wahai Abu Talib, bawa baliklah Muhammad ini ke rumah. Bawa balik ke Mekah semula. Bimbang diapa-apakan oleh golongan Yahudi di Syam. Lalu Abu Talib dengar dan bawa balik Muhammad semula ke Mekah. Maka Nabi kita SAW besar seperti mana pemuda-pemuda di Mekah yang lain. Sehinggalah tuan-tuan, Nabi kita ni menampakkan petanda kerasulan dia, kecerdikan dia, kepintaran dia, kebijaksanaan dia dah mula nampak ketika usia-usia remaja dia. Belum lagi dilantik menjadi Rasul. Pada usia 35 tahun berlaku satu banjir besar di Mekah, menyebabkan Kaabah runtuh. Kaabah runtuh tuan-tuan, sebab struktur binaan tu tak kuat masa tu. Nabi Ibrahim bina, jatuh kan. Bila Kaabah runtuh ni, orang Quraisy nak buat Kaabah yang baru. Dia tahu kalau sambung batu yang atas ni, bim dekat bawah tak kuat, akan runtuh balik. Kan? Bila runtuh balik, tak bolehlah kita nak bertahan lama Kaabah kita ni. Jadi macam mana nak buat? Kita kena pecahkan dia punya bawah ni dulu, lantai-lantai dia, dan bina bim baru yang kuat. Tapi ketika itu tuan-tuan, tak ada seorang pun yang berani nak pecahkan bim Kaabah tersebut. Bahagian bawah ni nak pecahkan dulu, nak buat bim yang baru, tak ada seorang berani pecahkan. Sebab apa? Mereka mempercayai Kaabah itu berkuasa. Ini yang kita kena faham sebagai umat Islam. Kita kena faham bahawa Kaabah itu tidak ada kuasa. Ini pemahaman kita berbeza dengan Quraisy. Allah sebut dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Kan? Maka sembahlah kamu, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, Tuhan kepada batu ni, Tuhan kepada rumah ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kena faham. Yang mana memberikan kekenyangan kepada orang yang lapar, memberi makan, dan juga memberi keamanan, ketenteraman kepada orang-orang yang dalam keadaan takut. Dekat Mekah masa tu tuan-tuan, orang takut dua benda tu. Pemerintah yang zalim, cukai, kezaliman, penindasan berlaku. Yang keduanya, makanan tak cukup. Makanan terputus bekalan makanan. Dia tak macam sekarang. Kan, orang dulu-dulu ni makanan cukup-cukup ada, dan ada hari yang lapar, ada hari yang kenyang, macam Nabi kita SAW. Kita sekarang hari-hari kenyang. Kan? Hari-hari kenyang. Mati pun dengan sebab berpenyakit daripada makanan kita. Itu dia kan. Makan banyak sangat, kolesterol naik. Cek-cek darah, oh ini dah naik kolesterol ni. Gula pun sampai belas-belas. Sebab apa tuan-tuan? Teh tarik roti canai, teh tarik roti canai kan. Setiap pagi kita punya kes. Maka bila kita lihat orang-orang Quraisy ni tak berani nak pecahkan batu. Kita nak azan dulu ke je? Azan dulu lah. Nanti sambung sikit lagi insya-Allah. Bab kisah ni baru mula ni, tak jadi rasul lagi ni. Ingat lepas jadi rasul ni kita berhenti 10 minit sebelum subuh kot je. Allahu Akbar. Panjang cerita dia nah. Allah beri laluan azan seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kita sambung sikit lagi ni tuan-tuan. Baik, jadi selepas daripada runtuhnya Kaabah, ini berlaku hampir-hampir membawa kepada peperangan kaum, hampir-hampir. Tetapi nak buktikan bahawa kebijaksanaan Nabi SAW ketika itu pada usia lebih kurang 35 tahun, 35 tahun, dengan bijaksananya Nabi kita ini dapat menyelesaikan pergelutan-pergelutan kaum yang berlaku. Di kalangan mereka seorang pembesar Quraisy bernama Al-Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia ni bapa kepada Khalid Al-Walid, masa tu dia pembesar Quraisy lah. Al-Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang penyair terkenal. Dia kalau dia baca syair ni boleh menangis orang lah. Dia ni hebat lah, kan. Lalu dia pun bawa tukul lah, kita katakan bahasa mudah kan, bawa tukul, dia meruntuhkan Kaabah di bahagian bawah. Dia pecahkan Kaabah, pecahkan di bahagian bawah ni. Niat dia nak buat bim yang baru, kan, nak buat binaan yang baru. Lalu semua orang terkejut tengok apa akan berlaku pada Al-Walid Al-Mughirah besok pagi. Tiba-tiba tuan-tuan, dia orang taksub dengan Kaabah tu. Kita kena faham, macam kita lah kan, kita berdoa depan Kaabah. Kita berdoa minta dengan Kaabah ke minta dengan Allah, tuan-tuan? Minta dengan Allah. Ini cara kita. Kaabah ni sebagai kiblat, nampak? Sebagai kiblat sahaja. Ini kita kena faham ni. Sebahagian daripada kita ni macam Kaabah ni berkuasa pula. Ini silap. Macam Quraisy lah kita kalau kata Kaabah berkuasa kan. Tidak, tuan-tuan.
Kaabah sebagai simbolik untuk kita berhadapan saja. Jadi kita berdoa kepada Allah. Al-Walid Al-Mughirah Al-Makhdumi, dia pecahkan lantai-lantai di bahagian bawah. Orang Quraisy beranggapan bahawa dia ni akan kena bala pada esok hari. Tengok besok hari dia masuk ke masjid elok-elok, tak ada apa-apa. Oh, orang Quraisy kata rupanya boleh pecah rupanya. Barulah dia orang pecahkan Kaabah, ratakan balik dan nak buat binaan baru. Sampai satu tahap kepada pembinaan nak meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ni dia orang pun sama juga menganggap benda itulah yang memberikan kelebihan. Waktu Omar Al-Khattab ni kita kena ingat kata-kata Omar. Dia kata, aku ni melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, sebab tu aku mencium engkau. Kalau tidak aku tak tahu apa ada kelebihan kepada engkau, batu Hajar Aswad. Sebab aku melihat Rasulullah mencium engkau, maka aku mencium engkau. Ini i'tiqad Umar. Nak katakan bahawa batu ni tidak ada apa-apa kelebihan. Aku buat ni sebab apa? Sebab aku nak mengikut kekasih Allah yang buat hal sedemikian. Ni dia. Sampaikan satu ketika bergaduh, siapa nak angkat batu ni letak ke tempat asal? Lalu mereka bergaduh, kaum kami yang lebih layak, itu kata dia lebih layak, ini kata dia lebih layak. Akhirnya keluarga daripada Al-Walid Al-Mughirah juga mengatakan, beginilah kita buat keputusan. Kita melantik seorang hakim yang adil. Siapa dia hakim yang adil ni? Iaitu kita panggil seorang laki-laki yang mana dia masuk masjid paling awal besok hari. Nak letakkan hakim kan, orang datang masjid paling awal, dia ni jadi hakim. Tiba-tiba tuan-tuan, besok pagi susuk tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nabi kita dipilih untuk menjadi hakim. Orang tengok, oh kalau orang ni tak ada masalah. Semua kaum ini setuju belaka bahawa Nabi lah orang yang menentukan siapa yang mengangkat Hajarul Aswad letak di tempat asal. Dengan bijaksananya Nabi kita ni tuan-tuan, Allahu akbar, usia 35 tahun, minta kain sehelai, dan Nabi minta semua pembesar-pembesar Quraisy pegang penjuru-penjuru kain, sama-sama angkat batu. Dan Nabi sendiri angkat letak di tempat asal dia yang berada di Kaabah. Selesai masalah tuan-tuan. Masa ini orang semua berpuas hati dengan dia dan bergelarkan Nabi kita sebagai Al-Amin. Tuan-tuan sekalian, saya nak pendekkan cerita yang akhirnya berkenaan dengan apakah cara kita nak pertahankan sunnah Nabi, nak pertahankan Nabi. Bila kita katakan usia Nabi 40 tahun dengan dakwahnya yang penuh dengan berliku, di Makkahnya dan di Madinahnya penentangan-penentangan daripada dakwah, mula-mula dakwah. Saya nak ceritakan tapi takut terlalu panjang kan. Daripada mula-mula dakwah sampailah kepada pengakhiran hayat Nabi, sangat-sangat hebat kisah yang berlaku zaman Nabi. Sangat-sangat hebat tuan-tuan. Kisah ini berlaku dengan penuh sejarah, dengan penuh emosi. Kalau kita cerita tuan-tuan, boleh menangis. Boleh menangis. Sebab nak katakan Nabi kita ini begitu mencintai umatnya sehingga kan sanggup bergadai nyawa dengan dia sendiri demi umatnya yang mana ditinggalkan kepada kita. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok balik sejarah kan, kita nak katakan bahawa Nabi zaman sekarang, Nabi sekarang telah pun tidak ada bersama-sama kita. Yang Nabi wasiatkan kepada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi mana berpegang teguh kepadanya. Apa dia tuan-tuan? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata Rasulillah, hadis-hadis yang aku tinggalkan. Ini sahaja yang kita patut pertahankan Nabi. Kalau betul kita kata sayangkan Nabi, kita kena pertahankan dua benda ni. Syariat Nabi, Al-Quran mungkin kita boleh pertahankan. Al-Quran kita kata Allah Ta'ala dah pertahankan, Allah Ta'ala dah jaga, akan jaga sampai ke hari kiamat. Bagaimana dengan hadis? Berapa banyak orang manipulasi atas hadis Nabi SAW? Berapa banyak tuan-tuan? Banyak. Sebab Nabi ni perkataan hadis mengikut kepada perbicaraan biasa.
Sedangkan Al-Quran mempunyai bahasa sastra yang tinggi. Sukar orang nak menipu. Orang nak buat ayat Al-Quran juzuk ke-31 bagainya kan, tak boleh buat. Sebab penggunaan ayat itu terlalu tinggi dalam Al-Quran. Tapi bagaimana dengan hadis? Berapa banyak hadis palsu bertebaran yang ada di sekitar kita. Hadis palsu, tuan-tuan, kan Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta ke atas aku, dengan sengaja berdusta lah, sengaja untuk kepentingan dia mungkin. Sebab orang tahu bahawa agama ni dia akan menjadi permintaan masyarakat sampai ke hari kiamat. Orang tahu. Ini tuan-tuan kena bijak. Nak berniaga kan, kata nak berniaga. Nak berniaga apa tuan-tuan? Yang paling mudah kalau tuan-tuan masuk kelas marketing, dia akan ajar perniagaan yang menjadi demand. Orang setempat ni makan apa? Makan nasi kan? Tuan-tuan berniaga beras. Macam tu maksudnya. Orang setempatan makan ayam kan? Tuan-tuan jual ayam. Tu perniagaan yang menjadi demand. Orang tempatan makan beras, tuan-tuan pergi jual gandum, jual roti. Memang sakit ya. Kalau jual dekat Mesir tak apa tuan-tuan, sebab orang sana makan roti kan. Nak katakan perniagaan yang menjadi demand, maka orang-orang terdahulu telah pun guna kepentingan-kepentingan ini demi dia orang nak ambil kepentingan pada dia sendiri. Pemimpin-pemimpin juga bila ada berkenaan dengan hal-hal yang nak protect diri dia, dia menciptakan hadis palsu. Peniaga-peniaga juga bila nak melakukan barang-barangan dia, dia menciptakan hadis palsu. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana agama orang nak selama-lamanya. Ada satu hadis palsu, nama dia yang berbunyi bazinjan syifa'um min kulli da'. Ini hadis palsu. Buah terung adalah penyembuh kepada segala penyakit. Nampak tak? Orang pun makan terung lah, boleh menyembuh segala penyakit. Makan terung. Rupa-rupanya hadis palsu. Bila cek balik, yang buat hadis palsu ni ialah Persatuan Peniaga Terung masa tu. Ini dia. Terung tak laku, dia buat cerita terung. Ini tuan-tuan kena ingat ya? Agama ni berapa ramai orang memanipulasi atas agama. Sepatutnya hadis-hadis Nabi, Al-Quran ini boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka. Ini yang sepatutnya. Tapi berapa banyak orang-orang kita yang berdosa di atas nama agama. Ayam tak lakunya dibuat ayam dijampi 30 juzuknya, dia kata ya. Kan? Ayam sembelih, dia kata ayam ni tak pernah berzina, ada juga dia katakan. Ini semua nak menggunakan agama untuk nak menarik orang lain ke arah beliau. Katakan beliau ni ada hal-hal yang berbagai, kepelbagaian selain daripada yang biasa. Tuan-tuan sekalian, kaedah untuk kita nak pertahankan Nabi sekarang ini adalah dengan mengikut sunnah dia. Berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang dibawa. Berpegang teguh. Kalau tuan-tuan dengar ini hadis sahih, ini hadis palsu, jangan terus tangkap muat-muat, oh betul. Pegang, jangan tuan-tuan. Kena cek, semak. Jangan dapat dekat SMS, share terus. 100 grup dimasuknya. Jangan. Semak dulu. Kan Nabi dah ancam dah tadi, siapa yang berdusta dengan sengaja, maka bersiap sedia tempatnya dalam api neraka. Banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang kita boleh amalkan selain daripada nak bermain dengan hadis-hadis yang palsu, yang terlalu dhaif, yang mungkar. Banyak kan? Sama juga dengan sunnah-sunnah Nabi. Banyak sunnah kita boleh amalkan. Contohnya tuan-tuan, kita boleh mengamalkan semayang berjemaah di masjid. Ini sunnah besar. Orang tak buat hal ni. Kan? Tapi sayangnya kita ni nak belajar sunnah, tapi kita belajar benda yang tidak menjadi keutamaan dalam sunnah. Kan? Contohnya pakaian, Nabi berpakaian jubah, kan? Jubah ini dia bukan sunnah yang disyariatkan. Sudah faham tak? Bukan sunnah yang disyariatkan. Maknanya jubah ini adalah pakaian orang Arab, sebab Nabi bangsa Arab pakai jubah. Tapi kalau kita pakai jubah, kita niat bahawa nak tiru gaya Nabi, dapat pahala. Tapi kalau orang lain pakai baju Melayu datang semayang, boleh kita nak kata kau ni tak ikut sunnah lah? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Sebab dia bukan hak wajib. Ini kita kena faham. Bila kita faham yang sedemikian, maka kita akan tahu yang mana lebih utama. Ini sayang di kalangan kita ramai yang belajar
Banyak yang belajar cara-cara, tapi cara yang mana sunnah-sunnah yang tak menjadi keutamaan. Pakai celaknya macam mana kan? Nabi pakai celak, pakai hari Khamis, pakai hari Jumaat, ini bagus sunnah ni, bukan kata tak bagus, semua sunnah tu bagus. Tetapi yang menjadi keutamaan yang lebih besar ni, pengamalan dengan agama, berpegang dengan sunnah-sunnah yang lain, mentaati pemerintah, mentaati kedua ibu bapa, melayani keluarga dengan yang baik. Tidakkah ini lebih besar sunnahnya? Ini maksud saya. Jadi tuan-tuan, kita faham, maka kita haruslah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan pertahankan mana-mana individu, mana-mana golongan-golongan yang cuba nak rosakkan agama yang ditinggalkan oleh baginda dan juga kasih kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tanamnya cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikenali oleh baginda di hari kiamat, dan baginda kelak akan beri syafaat kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk itu saya kira sampai di sini sahaja pada malam ini. Tak boleh lama-lama tuan-tuan, kita masih lagi dalam PKP ni, fasa ke berapa kan. Insya-Allah mudah-mudahan apa kita bincangkan pada malam ini menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang saya dah sebutkan awal-awal tadi bahawa cinta sahaja adalah tidak memadai, melainkan cinta juga turut disertai dengan perbuatan. Kita kena turut. Kisah berlaku dah pun pada Abu Talib, yang mana dia cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, tapi dia tidak mengikut Nabi, maka keselamatan itu tidak ada pada dia. Maka kita ni sebagai umat Islam yang cinta dan sayangkan Nabi, satu lagi cara nak selamatkan diri ialah kita kena mengikut Nabi. Wajib ikut apa yang Nabi buat dan tinggalkan apa yang Nabi larang, dan pertahankan baginda melalui segala, orang kata segala sudut yang boleh merosakkan ajaran yang suci yang ditinggalkan. Jadi untuk itu sampai di sini sahaja pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.